Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sya'alillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pada domusi, iman, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama datang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah masih lagi panjangkan usia kita, dapat lagi kita berada di tahun baru 2 Januari. Kerjaan celik dah sampai tahun 2022 dah. Allah bagi lagi usia kita bertambah lagi, ya, mudah-mudahan bertambah juga amalan kita untuk bekalan mati nanti insya-Allah. Dalam kerana COVID-19 yang sedang berada di sekitar kita, kita tetap juga berjaga-jagalah dengan SOP yang diarahkan. Semua ini merupakan amal-amal soleh, patuh kepada arahan untuk keselamatan, untuk kesihatan dan untuk kebangkitan dunia dan akhirat insya-Allah. Sampai kita hadirkan diri ke rumah-rumah Allah, penuhilah sah-sah solat, bacalah Al-Quran dan mengajilah, ya, belajarlah. Sebab Nabi suruh kita belajar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun qamisan fatahliku apa tahli atau kama. Nabi kata je lah, kamu orang yang reti, orang yang pandai, orang yang alim, atau orang yang mengaji, yang belajar, atau orang yang suka mendengar pengajian, mendengar nasihat, mendengar ceramah, mendengar khutbah, mendengar tazkirah, ataupun cinta kepada tuan alim, cinta kepada majlis pengajian, cinta kepada Quran, cinta kepada majlis ilmu. Jangan jadi kelima, benci sana, benci sini, malas sana, malas ini, tak nak mengaji, hidup dalam keadaan kejahilan. Nabi kata ini akan membinasakan kamu. Jadi mudah-mudahan tahun baru masih ini membuka ruang untuk kita perbaiki lagi azam kita agar lebih baik lagi. Jadi malam ini kita sambung fasa pertama, ya. Fasa pertama, hukum air dan bahagian-bahagiannya. Fasa pertama, di mana dulu kita dah belajar tentang apa nama tu pembersihan hati kita. Ya, hati. Hati ni kena bersih daripada kekotoran, syiriknya, hasadnya, dengkinya, dendamnya, tipu daya, takabur, sombong, angkuh, riak, bermegah-megah dan sebagainya. Sebenarnya hati adalah raja sebutnya. Tetapi kalau dia tak ada dendam, dia tak ada riak, tak sombong, tapi tak tahu apa itu air, tak kenal pun tak jadi. Dia bagus, tak sombong, tak takabur, tak riak, tapi tak kenal air apa air mutlak, apa air mutlak ni tak kenal pun tak jadi. Ataupun dia pakai air mutanah dia tahu, air mustakmal dia tahu, tapi ada sifat riak pula, sombong pula, pun tak jadi juga. Islam ni dia kena semuanya.
Jangan ambil sikit-sikit. Sikit-sikit tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Allah sebut. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam tu semuanya. Semuanya. Semua sekali. Jangan ambil bab wuduk saja, jangan ambil bab haji saja, jangan ambil bab zakat saja, jangan ambil bab politik saja, jangan ambil bab ekonomi. Ambil semua sekali. Macam Nabi buat. Islam kena serupanya yang Nabi buat. Yang macam Allah beritahu. Seperti Quran tu. Quran sebiji itulah Islam. Nabi itulah Islam. Jangan ambil sikit-sikit. Jangan ambil surah Fatihah saja. Jangan ambil surah Yasin saja. Semua Quran. Inilah mana. Sama tadi pun. Kita bertodah tadi tu. Kita jaga batin kita. Tak ada riak, tak ada takabur, tak ada sombong, tak ada syirik, tak ada semua. Tapi air tak kenal. Wuduk tak tahu. Jangan. Betul kita belajar sini. Hukum air dan bahagian-bahagiannya. Kena wajib tahu. Pada fardu ain. Bukan fardu kifayah. Hukum air dan bahagian-bahagiannya. Kita mungkin air kopi. Kopi tarik. Itu jenis air juga tu. Allah berfirman. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Furqan ayat 48. Dan kami, Allah kata, dan kami, ini Allah menurunkan daripada langit air yang bersih, suci. Mana air yang asalnya bersih, kitalah yang mengotorkan. Air ni kotor, sungai kotor, laut pun kotor. Bila sungai kotor, laut kotor, siapa susah? Kita yang susah. Sungai jadi apa? Melempah pula hari ni. Banjir, orang kata banjir. Ini semua Allah lah yang menentukan. Tapi yang mengotorkan, yang menyusahkan itu manusia. Bukan Allah. Allah kata dah ni. Allah turunkan hujan di langit yang bersih lagi suci. Tak ada masalah. No problem. Tapi kenapa jadi begitu? Manusia punca dia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sadaqallah. Berlakunya kerosakan, zahara, Allah zahir, terang-terang berlaku. Kerosakan, kemusnahan. Di mana? Di daratan, di lautan. Sebab apa? Tangan-tangan manusia, bukan Allah. Allah buat molek dah. Itulah manusia. Banjir di Pahang, banjir di Selangor, banjir di mana? Di negeri kita mungkin ada tempat-tempat tertentu. Dulu belah Kelantan, belah Terengganu, kan dia serang belah sini pula. Semuanya ada hikmahnya untuk kita insaf. Allah gilir-gilirkan. Dulu Kelantan, lepas tu Terengganu, lepas tu Pahang, lepas tu Selangor, Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor, Kedah. Semua orang boleh rasa. Rasa sebab apa? Kena fikirlah masing-masing. Apa sebab jadi begini? Tengah tu ada balak depan rumah. Balak depan rumah. Balak yang dipotong elok depan rumah dia. Rupanya ada benda tak kena. Ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi Allah nak beritahu. Jangan duk ingat kamu je nak kaya. Orang nak kaya juga. Jangan kamu je nak senang. Orang kena senang juga. Dunia ni pakat duk bagi-bagilah. Pakat bagi-bagilah. Sementara mati. Ni tak. Dia seorang je nak kaya. Dia seorang nak besar. Nak senang. Ingat. Di sana nanti boleh Allah bagi sama rata. Beradil. Di dunia ni. Memanglah. Kita perlu hidup penuh dengan kesabaran. Dan penuh dengan kesyukuran. Boleh hidup kita jadi aman. Di mana kita dapat keadilan tu? Di yaumil qiyamah. Hari akhir nanti boleh kita dapat keadilan. Sana. Yang baik dibalas baik. Yang jahat terima neraka. Itulah. Tapi dunia kamu boleh buat apa saja. Tak ada orang mencuri dia mati. Tak ada dia dah mencuri pun tak ada. Dia curi, kerja dia kaya raya. Orang semayang ramai yang miskin. Itu makna dunia ni Allah dah tentukan dah. Yang penting ada apa? Ada ketaatan, ada keyakinan untuk kita terus jadi orang yang baik. Tu. Bila kita istiqamah jadi orang baik, orang kenal agama, tahu hukum hakam, belajar mengaji, maka itulah yang terbaik
kita sebagai khalifah dan hamba Allah. Jangan duk kita tiru orang-orang yang syirik, yang sombong, yang kaya raya jahat tadi tu. Jangan duk tiru Firaun, jangan tiru tu. Tirulah orang-orang yang baik-baik di atas muka bumi ni. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya. Dan juga para ulama. Itulah. Jadi kita kena mengaji. Sebab Nabi mengaji. Nabi mengaji, kita tak nak mengaji. Jibril tu ajar Nabi mengaji. Jibril. Jadi hukum air Allah sebut tadi lah. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan dari langit air yang bersih suci. Kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang manfaat, hujan yang mendatangkan faedah pada kami. Yang kedua, Allah berfirman lagi, wa nunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah kata, yunazzilu 'alaikum, dan ingatlah dan kenangkanlah nikmat Allah ketika Ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya. Mana itu semua. Hujan ni untuk mensucikan, membersihkan. Untuk menenangkan, bersih badan, bersih kekotoran, bersih tempat tinggal kita, bersih minuman kita, bersih kehidupan kita. Itulah Islam ni agama yang bersih, agama yang penuh dengan keselamatan, agama yang penuh dengan kebaikan. Fitrah manusia suka bersih. Yang kotor syaitan suka, anjing suka, lalat suka. Manusia fitrahnya sukakan kebersihan. Betul Allah jadikan air yang bersih, bumi yang bersih. Tapi ada juga jenis manusia yang tidak ikut fitrah, nak lawan Allah, nak lawan Nabi. Maka dia ni kalau tak nak bertaubat, dia kekal jadi orang-orang yang di dunia dia orang-orang yang jahat, zalim. Akhirat Allah upah dia dengan neraka. Adil tu. Dah terang dah sini. Air Allah kata aku turun dari langit. Jadi mata air, jadi air sungai, jadi air laut, jadi air perigi, jadi air macam-macam lah. Yang takutnya kepala air. Kepala itu turun bersama batu, balak, kayu, habis, langgar habis. Yang kepala air ni manusia lah yang eka cipta. Dia tebang balak, dia biar balak bersiapa-siapa, tak ikut pak atas. Balak tak ada, tebang-tebang lah, tapi ikutlah SOP dia. Sebab kayu ni perlu. Kayu perlu, tanah perlu, bukit perlu, batu perlu, semua perlu. Ambil lah. Tapi jangan ambil, tak ikut cara, ada kaedah dia. Tangkap ikan pun ada cara dia. Ikan ni tangkap semua. Anak ikan, datuk ikan, cucu ikan, ambil semua. Ambil datuk sudah, datuk dan ayah ni ambil semua. Cucu pun ambil juga. Habis pupus. Udang pupus, sotong pupus. Ni manusia. Habis pupus dah. Dia tamak sangat. Ada sistem. Jadi tebang, ada kawasan boleh ditebang, ada kawasan tak boleh ditebang, ada keadaan. Jangan duk mudah je. Walaupun undang-undang ada tangan manusia, tapi ingat, hutan Allah punya, dunia Allah yang punya. Yang duk pegang tu diberi amanah saja Allah. Jadi bila ingat Allah, kita akan ikut patuh. Inilah Islam, sentiasa jadikan kita ni orang yang beramanah. Hati itu. Hati itulah yang menyebabkan orang jadi sombong ataupun sebaliknya, jadi tamak ataupun sebaliknya. Jadi terbaca lupa hati itu. Jadi hati dah kenal Allah, hati dah kenal Rasul, hati dah ada tenang, barulah dia boleh hidup dengan tenang, dengan tahu hukum dan sebagainya tadi itu. Itu dari Al-Quran Allah cerita Nabi. Nabi ni Rasul dia. Nabi lah yang menjelaskan apa-apa yang ada dalam Quran. Di Quran menerangkan Al-Quran. Dari sana ada Al-Quran, dia menjelaskan Al-Quran. Ayat Quran, mentafsir Quran pun ada. Yang mana tak ada tafsiran tu, Nabi yang mentafsirkan. Itulah Nabi kata, pegang dua ni, pegang Quran, pegang hadis, kamu tak sesat. Buat lama-lama, selama-lamanya. Tak sesat dah. Jadi hadis Nabi akan ada sini. Nabi dalam hadis ni sebut, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Atau kama qala,
Rawahu Abu Daud wa ghairih. Yang bermaksud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya, yakni selagi tidak berubah keadaannya. Nabi huraikan. Ini cara umum lah. Nabi kata air ini asalnya suci bersih. Melainkan kalau ada benda yang boleh mengubahnya, menajiskannya. Asalnya bersih. Macam Allah kata, orang bersih, suci. Tetapi dia akan berubah. Jadi tak elok, jadi najis, jadi tercemar, jadi berkuman, jadi rosakkan orang pengguna bila ada sesuatu yang lalu atau yang menimpanya. Jadi kandungan hadis ini, dia sebut ni, pada waktu mulanya ialah untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat baginda. Mana ada sahabat tanya Nabi. Tanya apa tu? Mengenai air sebuah perigi di Madinah. Ada satu perigi di Madinah. Perigi ni biasanya di atas tanah lah. Yang biasanya pada musim hujan ada di antara benda-benda yang najis dihanyutkan oleh air bah masuk ke dalamnya. Zaman ada berlaku bah, bukan zaman kita je. Zaman Nabi Nuh dulu. Nuh lagi tsunami besar. Sampai anak dia pun mati, anak tak nak beriman. Jadi ingatlah, bah ni, banjir ni kadang-kadang dia merupakan musibah. Bala, musibah untuk memusnahkan orang-orang yang jahat. Kadang-kadang jadi ujian. Ujian ni adalah untuk bagi pahala, ampunkan dosa kepada orang-orang yang ada dosa. Orang Islam yang ada dosa, Allah bagikan musibah tadi, ujian tadi sebagai jalan untuk Allah bagi dia baik semula, tak ada dosa. Yang terbimbang takutnya banjir ni jadi bencana, musibah, bukan ujian, bala. Sebab nak hapuskan orang yang jahat. Terbimbang. Kalau ujian, alhamdulillah ujian ni untuk hapuskan dosa-dosa kita. Macam kita demam, Allah hapuskan dosa kita bersabar. Takut, bukan ujian, takut bencana, bala. Betul lah, kita kena hati-hatilah. Bala pun ada, zaman Nabi Nuh tu bala. Nabi Nuh minta doa. Turun air daripada langit. Dia bunga macam-macam. Ngelah habis. Inilah yang berlaku. Zaman Nabi dulu pun ada berlaku banjir. Di telaga tu ada satu di Madinah. Sahabat tanya, macam mana air telaga ni? Dah hujan lebat, berlaku banjir, ada benda-benda yang kita tahulah najis ke apa macam telaga. Sebab dia rendah telaga tu, masuk di situ. Sama lah kat kita pun. Mungkin kita kat ini jaranglah tengok telaga. Kita dulu masa kecil dulu biasa ada telaga lah kat kampung-kampung, telaga. Sini tak ada pakai telaga, telaga pakai pam tu. Jadi macam mana kalau masuk benda tu? Tengoklah keadaannya. Kalau berubah, najis. Kalau tak berubah, tak najis. Itu maksudnya. Macam air sungai. Masuk bangkai. Tapi dia tak berubah. Dia tak nampak dia banyak air tu. Mengalir. Tapi air telaga ni tak mengalir. Jawapan Nabi sebut, ini umum saja. Jadi, ada di antara benda-benda yang najis dihanyutkan oleh air bah itu masuk ke dalamnya. Nabi pun jawab bahawa air itu suci lagi menyucikan. Air telaga itu asalnya suci lagi menyucikan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Adalah umum dan dijelaskan oleh hadis yang berikut. Jadi hadis yang pertama itu umum. Nabi kata semua jenis air apa pun tak ada masalah, cuma jangan ada yang menajiskannya. Nabi terang lagi di sini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatain la yahmilil khabath wa fi lafdhin lam yanjus. Rawahu Abu Daud wa ghairi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu berkeadaan sebanyak 2 kalah, mana air itu banyak lebih 2 kalah lah,
Bila air itu berkadar sebanyak 2 qalah, tidaklah ia menerima kekotoran. Dalam satu lafaz yang lain, tidaklah ia menjadi najis. Hadis ini menjelaskan air yang sebanyak 2 qalah itu atau yang lebih lagi adalah dikira menjadi air yang banyak. 2 qalah atau lebih itu banyaklah. Kalau segelas ni air sikit. Ia tidak akan menjadi najis dengan kemasukan suatu benda yang najis ke dalamnya, selagi ia tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Itu Nabi hadis sebut macam itulah. Ulama jelaskan daripada apa yang hadis terangkan inilah maksudnya setiap air yang lebih dari 2 qalah masuk najis ke dalamnya dan air itu tak berubah rasanya, baunya dan warnanya. Dia tak ubah apa-apa, maka air itu dia suci lagi menyucikan. Kalau kurang 2 qalah masuk air walaupun tak berubah tetap najis. Macam air dalam gelas ni lah, masuk tarik sikat dalam tu, air tak berubah pun, warna tak berubah, rasa tak ada masalah, tapi tak dia tak sampai 2 qalah rupanya najis air dalam gelas ni. Sebab dia sikit. Itulah. Ni. Jadi hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab himpunan hadis-hadis masing-masing oleh Abu Daud, disebut Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Dan dinilai sebagai hadis sahih oleh Baihaqi, Ad-Darqutni, Ibnu Huzaimah dan juga Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Um sebagai dalil bahawa air yang banyak berlainan hukumnya dengan air yang sedikit. Air banyak 2 qalah lebih dengan air sedikit berbezalah. Air yang banyak oleh yang terkumpul. Air yang banyak ialah yang terkumpul sekurang-kurangnya sebanyak 2 qalah. Air yang banyak itu atau lebih tidak menjadi najis dengan kemasukan sesuatu benda yang najis ke dalamnya selagi ia tidak berubah bau atau rasanya atau warnanya. Air yang sedikit pula ialah air yang kurang dari 2 qalah, ia akan menjadi najis dengan kemasukan sesuatu benda yang najis ke dalamnya sekalipun tidak berubah. Salah satu daripada sifat-sifat air tersebut. Najis apa dia najis? Najis ada 3 kan. Najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis satu lagi apa? Najis mutawassitah. Najis berat, najis ringan, najis sederhana atau pertengahan. Najis berat anjing, babi dan keturunan dia lah, keturunannya. Najis ringan ialah air kencing budak lelaki yang umur dia bawah 2 tahun, yang hanya minum susu mak dia sahaja. Air kencing dia sajalah, bukan tahi. Air kencing anak-anak lelaki, bayi lelaki yang hanya umur dia 2 tahun ke bawah. Kalau 3 tahun ke atas tak boleh dah. Yang makan hanya susu mak dia saja. Tak makan susu lembu, susu teh tak makan. Yang ni najis ringan. Kalau dikencing, ambil ni air, kencing. Gitu je. Tak ada serang apa-apa. Ada pun najis pertengahan, banyaklah. Selain daripada anjing babi, selain daripada air kencing kat anak. Semua tu najis pertengahan berlaku. Arak. Dadah tak najis. Arak. Dadah tu orang bagi panggil najis dadah. Dia tak najis. Dia ubat. Yang salah guna pun salah. Darah, nanah, apa lagi? Bangkai. Mayat tak najis. Bangkai. Makanan-makanan yang dimakan tu. Kalau tak ada sembelih, bangkai tu. Najis yang makan najis. Jadi makan najis ramai hari ni orang makan najis. Sebab campur dengan makanan-makanan kotor. Sebab yang buat makanan bukan kita. Orang yang tak mengaji buat makanan. Kita ambil beli, dan berbaris beli. Dia tangan tak basuh. Tahi pun tak kisah macam mana ni tak tahu. Jadi macam ni tak tahu. Kalau ada unsur najis, kita makan najis tu. Makan benda haram. Bila makan benda haram, walaupun dia tak sombong, tak riak, dia semayang dia tak terima. Tak guna dia tak riak. Baik riak tu. Dia tak riak, dia tak sombong, tapi makan benda najis. Maka dia tetap jadi ahli neraka juga. Mereka Allah ampunkan dia. Sebab Nabi dah sebut dah. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap daging kita ni tumbuh daripada unsur yang haram, neraka. Jadi makanan kita, minuman kita, produk kita guna, kena hati-hati. Jangan sampai benda tu ada unsur-unsur najis, unsur-unsur haram.
Itulah. Jadi najis itu ialah semua jenis binatang yang disembelih tidak guna nama Allah. Najis. Mati dipotong leher gitu je. Ataupun binatang laut tak apa. Binatang laut apa jenis pun tak kisah. Cuma kalau dibangsakan dia tak boleh makan lah. Contoh anjing apa? Anjing laut tak boleh lah. Sebab dia nama anjing. Ataupun apa? Gajah laut. Tak boleh dapat gajah. Kalau lembu boleh. Lembu laut. Macam lembu laut, kijang laut ke, kuda laut ke, itu boleh makan. Sebab dia benda-benda yang boleh makan. Dia perbandingan macam tu. Kalau ikan, bila ikan-ikan yang apa, yang memabukkan atau yang menjijik tak boleh lah. Tak pandai buang tak apa. Ikan bontar, sebab dia dah acun. Kalau makan boleh buang acun, boleh makan. Siput apa, boleh makan. Sebab dia satu alam. Yang dua alam tak boleh lah. Buaya ke, apa lagi? Uluh air ke, penyu ke, tak makan. Ikan paus boleh makan. Ikan paus, ikan jos boleh makan. Itu makan satu kampung tak habis tak apa, makan lah. Ikan besar. Itulah maksudnya binatang laut Allah Nabi kata suci, tapi binatang darat kena sembelih dulu. Tengoklah. Tuan-tuan dah tahulah yang bertaring, yang pemangsa, yang berkuku tajam, yang makan bangkai, yang ni burung-burung binatang ni tak boleh makan lah. Rimau, taring. Yang ganas-ganas tak boleh makan lah. Ada binatang yang nak bunuh tak boleh makan juga. Gagak, tikus, apa lagi, anjing hitam, anjing garang, anjing ganas tu kena nak bunuh. Ni bunuh tanah haram pun tak apa, tak kena bayar dam. Tak kena denda. Bunuh benda-benda yang merosakkan. Lipan, apa ni, kala, jengking, jumpa kat tanah haram, hukum kemah kita bunuh tak apa. Tak kena bayar, ganti. Tapi bunuh benda lain pun tak boleh. Tangkap arenak ke kena bayar lah. Arenak ke benda tu tak boleh. Haram berburu masih haram. Kecuali bunuh benda-benda yang membahaya ataupun tangkap ikan laut tak apa. Ikan tak apa. Itulah maksudnya nak sebut sini bahawa jadi binatang atau benda-benda najis masuk dalam air yang tak pada orang ni ke najis. Bangkai tikus ke masuk. Tinggi hidup tak apa, hidup. Air yang mati jatuh dalam satu beldi air, satu beldi susu. Tak boleh makan lah. Tapi lalat masuk dalam air, Nabi kata selamkan lalat tu. Lalat tak najis. Semut tak najis. Benda kecil tu tak najis lah. Jadi yang tu kalau masuk lalat dalam minuman kita, selamkan lalat tu. Sebab Nabi kata satu dia ada racun, satu lagi ada penawar. Satu lagi ada penyakit, ada sama. Selamkan. Kita buang tu dengan air sekali. Kita banyak air. Nabi ajar tak nak ikut. Sedang je. Sedang buang. Jangan selam tu minum pula. Selam lah buang orang minum. Jangan selam tu minum dengan lalat sekali, tak boleh. Ini Nabi ajar. Tentu ada faedah dia. Yang penting kita tahu tadi, air yang dua kalah kalau masuk benda-benda najis, masuk apa tadi lah? Air kencing ke, tahi ke, semualah jenis tadi yang tak dimaafkan, maka hukumnya najis. Tapi kalau air dua kalah masuk najis, tak berubah rasa, wangi dan bau, bersih lagi, suci lagi menyucikan. Kemudian kita lihat sini sifat atau sukatan dua kalah. Banyak mana dua kalah ni? Kalah ialah sejenis tempat air yang digunakan di tanah Arab pada zaman ini. Orang muda ni tak kena ada kalah-kalah ni. Kita kalah, kita tengok kalah tu. Kalah wudu. Kalah masjid surau kita kena tu lah. Dia bukan kalah tu. Kalah ni nama sukatan. Itu untuk takung air kita punya kalah juga. Ambil mudah lah. Kalah. Asalnya kalah ni lah takungan air yang lebih daripada apa ni sukatan dua kalah tu untuk menghalalkan air tersebut. Jadi kita ambil mudah buat kalah. Yang kalah tu tapi kalah tu boleh lah lebih dari dua kalah tu. Di sini tak ada kalah yang pakai paip terus kan. Apalagi musim Covid ni kalah tak ada air. Ambil wuduk di rumah masing-masing. Ni penjagaan yang disuruh lah. Di tempat tu air wuduk dah batal, ambil dah kat tu. Kat paip tu. Kena balik rumah pula kan. Kalah ni kita ulang balik ialah sejenis tempat air. Tempat air macam beldi tu. Tempat air, si air. Tempat air yang digunakan di tanah Arab pada zaman ini. Menurut Imam Syafi'i dalam bahawa air dua kalah itu ialah kira-kira sebanyak 5 kurbah. Lagi tak tahu. 5 kurbah besar. Yang biasa digunakan di negeri Hijaz, meliputi Mekah dan juga lain daerah yang termasuk dalam negeri ini. Hijaz tu, Mekah lah.
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan mengenai sukatan dua qaulah itu dengan cara yang lebih mudah dan dapat difaham oleh sesiapa sahaja di mana ia berada dan dalam zaman mana ia hidup. Ini Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, bahawa air dua qaulah itu ialah yang memenuhi satu tempat yang lebarnya satu hasta persegi, satu hasta suku. Lebar satu hasta suku, demikian juga panjangnya dan dalamnya. Semua satu hasta suku. 4 segi satu hasta suku. Ini satu hasta kan? Ada lah. Ni lebih ni. Berapa kaki dia? Kalau ikut liter 270 liter air tu. 270 liter. Boleh lah air tu. Kalau masuk najis tak berubah, boleh digunakan. Tapi kalau berubah tak boleh Atau 4 segi sama ni, ukuran dia 22,5 inci. Atau kalau bulat, kalau jenis bulat macam drum tu, sebut sini 18 inci dia punya bulatan tu dan tinggi dia 25 inci. Itulah bukan dua kalau air. Mana taklah banyak sangat tapi itulah ukuran dia. Ni sebagai mudah nak ke kalau sukatan 270 liter. Itu disebut dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi bahawa air dua qaulah itu ialah yang memenuhi satu tempat yang lebarnya satu hasta suku, demikian juga panjangnya dan dalamnya. Hari ni biasanya kita bekal kita besar lah, tapi bekal kecil tak boleh lah. Kalau satu beledi kecil tu tak boleh lah. Jadi biarlah lebih kurang 270 liter air. Ataupun dalam arti kata satu hasta suku, hasta biasa lah, jangan hasta orang dia pendek, hasta orang dewasa biasa. Ini untuk kita mudah lah nak. Jadi, mungkin kalau kadang tentu terjumpa macam tu lah, tempat yang macam kes sekarang ni, kes banjir sekarang ni, nak ambil wudu, walaupun banjir dia tak boleh nak ambil air wudu kat sungai yang derah tu, dia nak ambil air kat mana? Air dalam tadahan, bekas, bekas. Ada bekas satu kan, bekas satu baldi. Di dalam bekas baldi tu ada najis. Oh dia tahu, tak boleh ambil air ni. Baik satu baldi saja. Sampai dua lah. Baldi kecil, kalau baldi besar yang tak macam tong sampah tu, tengoklah besar mana. Kalau ukuran macam ni tu, ukur tu. Kita punya tangan. Berapa dia punya lebar, berapa ni dalam. Itu je mudahlah. Satu hasta suku. Bukan setengah macam ni. Ni satu hasta setengah macam ni. Suku kat ni lah. Satu suku. Bagi 3. 1, 2, 3. Betul kan? 1. Lebih. Ni macam lebih. Itulah. Ni pun lebih kan. Cukup. Lebar cukup. Panjang lebih. Itulah. Ni satu suku ni. Kan ni. Kecil kan? Bawah pula juga. Itulah kurang. Jadi benda ni nak kita sendiri cuba try dekat bekas-bekas air tu. Ukur tambah banyak ni lagi. Satu kita tapak tangan lagi. Satu hasta suku. Jadi kita yakinlah. Oh ni boleh. Ni boleh. Boleh. Nak celup boleh. Caranya mula-mula basuh tangan kita dulu, basuh tangan dulu dengan air tu kita celup. Boleh ambil. Celuplah. Yang tak boleh kita celup tak ada, tak boleh tu. Kita guna air cebok cukup orang ambil wuduk, kita satu kolah tak habis kolah tak habis wuduk lagi kita. Jimat air, cara ambil air tu. Itulah maknanya Islam ni sentiasa suruh kita ni ada sikap jangan borok. Sebab orang ambil wuduk lebih pada 4 kali, dia kira berdosa dah 3 kali je. 4 kali dah ke menambah-nambah lagi. 3 witir sunat. Tambah 4 tak boleh, makruh dah. Jadi kalau orang makan tak ikut air, kita ambil air kolah tu. Jadi kita kena hati-hati. Apa pun kita kena ikut Islam. Khairul umur awsatuha. Mana sederhana dalam kehidupan kita. Jadi bila kita hidup dalam keadaan yang ikut tadi, Nabi kata air macam mana, apa jenis air tu, hukum dia apa. Jadi kita tahu semua ni dapat pahala dah. Dapat pahala dengan ilmu tu, dia dapat menjadi kita ni tenang bila beramal. Tadi kami wuduk dengan air okey.
Air mustakmal tak boleh kan. Air yang mutlak, air yang bersih, suci lagi menyucikan. Sampai dengan ikhlahnya, tidak riaknya. Jadi dua-dua ada. Batin kita yakin dengan Allah, syukur, apa lagi, ikhlas. Kemudian zahir pula kita dengan air yang bersih, kita kena air tu. Jadi dua-dua ni campur dua, ialah kita khalifah dan hamba Allah di atas muka bumi. Sebab kita duduk atas muka bumi, hati Allah lihat, zahir manusia lihat. Zahir dan batin perlu untuk kita perbaiki agar sentiasa kita ni menjadi orang yang Allah kasih, Allah sayang. Itulah tujuan kita hidup, untuk jadi khalifah dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada pasal kedua. Di pasal pertama sikit je tentang air saja. Kita nak tanya apa-apa? Nak tanya tak? Ya, sila. Itu tadi kalau air itu tak berubah, dia dua kalah tak berubah, boleh. Walaupun ada tak hijau, walaupun ada najis tapi tak berubah, tak apa. Kalau ialah pada sikit. Kalau sikit dia berubah tak berubah ke tak berubah, tapi dah campur dia banyak, berubah dah air tu. Sebab dia dah jadi banyak kan. Memang asalnya satu berarti tak boleh, sebab dia tak apa dua kalah. Bila ada najis berubah ke tak berubah ke tak boleh guna Nabi kata. Tapi kalau dah banyak, lebih dua kalah, dia najis Nabi kata. Macam telaga tadi lah. Tak payah jangan berubah. Kalau berubah tak boleh juga. Masuk babi seorang tu, berubah air. Bau busung, warna dah berubah jadi merah, rasa macam ni dah ke. Jadi macam nak bersih air tu, buang babi tu. Buang babi tu, tambah air. Kalau boleh tambah lah. Tambah, hilang semua dah. Contoh hilang bau hilang, boleh pakai balik. Tapi buang asal haji tu. Sebab dia besar kan, babi tu. Tadi macam tak kecil, dia kecil je. Tapi kalau air kurang dua kalah, berubah ke, tak berubah ke, tetap najis. Tapi kalau dah tambah semua tadi, kita tengok bau pun tak ada masalah, maka jadi suci balik. Itulah Islam. Dia tak ada pembaziran, tapi kena tambah lagi lah. Ada boleh ni, apa boleh ditocok tambah je dua kali lebih kan. Jadi haruskan guna air itu. Itulah hukum dia. Wallah. Dia mengalir tu, dia bukan mengalir, dia macam mengalir macam sungai tu. Kalau air pili, tak apa guna air pili lah, jangan guna air bawah tu. Guna air pili saja, jangan guna air bawah. Air bawah tu kata dia dulu kalau kan, ada najis. Jangan guna air bawah tu, guna air pili lah. Biarkan air pili. Tu kalau boleh, jangan guna, atau buang itu, tak ada balik. Kalau kita buku air, masuk air tu, kita ambil. Sama juga, dia tak mengalir tu, dia air terjun saja. Kumpul tu. Kecuali, bila masuk banyak-banyak, lebih dua kali boleh guna balik. Sebab mengalir maksudnya air macam sungai, mengalir gitu. Mengalir, dia hilang. Ni dah, dia mengalir ke bawah, bertakur balik. Kalau dua kali lebih, tak apa. Kalau tak apa, tetap najis juga. Baik guna air pahit tu, buang air keluar tu, guna air pahit contoh lah. Jadi air pahit yang dia tu, gunalah. Dia tak ada apa masalah. Yang masalahnya dalam bekas dia yang tak ada keluar tu, ada najis. Jadi jangan guna air tu. Kalau boleh buang air tu, tak ada balik. Itulah. Sebab air tu tak boleh guna. Sebab dia ada najis. Sebab dia tak sampai dua kalah. Kalau air bersih, kita tak lagi. Ya. Ya. Tak pun orang nak lagi tu kan. Ambil yang dalam mandi. Yang mandi tu ada najis. Apa? Dan dia tak apa, tak ada air tu pun tak apa. Dalam bekas ni, bekas pun tak berberdi pun, kita ambil wuduk. Mula-mula kita ambil air tu pakai tangan kita dulu. Macam contoh kita yang bukti ni, kita ada dekat baik. Tak perlu beli baik kata tu. Basuh tangan dulu. Tangan basuh dulu. Basuh buat luar dulu, basuh dulu. Terus kita ambil dulu. Boleh. Kita ambil kat luar, jangan ambil itu. Nanti okey, boleh. Boleh. Tapi jangan ada najis. Tadi bukan najis cuma
nak celup tu basuh tangan dulu, bagi tangan dia kita bersih. Dia dah basuh tangan semua bagi keluar. Dia basuh gini, jangan angkat, tapi kan dah jauh. Kalau tak angkat pun sama rata, jangan angkat tangan. Dia rata, bola kita ambil lengkap tangan. Kosok tu pun sama, tak ada masalah. Jadi makan air lah kan. Sampai jangan angkat tangan. Jangan angkat. Nanti dia makan air lah maksudnya. Jadi air bekas ni boleh guna. Satu botol ni benda pun boleh guna air ni. Kan? Tak ada tangan. Jangan angkat tangan. Apa gosok semua tu. Itulah cara dia berwuduk. Yang penting ni air mutlak, tak ada najis. Yang kita basuh tadi sampai air tu jadi air jadi mustamah, tak boleh lah. Kita ambil omong itu sikit, angkat balik, tak boleh lah, biar angkat. Sebab dia boleh jadi air yang dah digunakan. Kan? Macam air, tak ada balik basuh, tak boleh lah. Kan? Yang tu. Wallahu a'lam. Jadi kita tangguhkan untuk masuk waktu tu. Ya, mudah apa yang kita bincang tadi ni benar-benar dapat kita hayati dan dapat mendapatkan lagi keyakinan kepada amalan kita, insya-Allah. Yang penting apa yang kita buat tu hasil daripada apa yang kita belajar, dan Nabi kata orang belajar ni Allah akan bagi dia pahala dan barakah. Insya-Allah mudah-mudahan kita beramal dengan ilmu yang kita ada dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.